KPM. Menarik ni. 100. Din? Ya, cikgu. Apa khabar, Din? Sihat, cikgu. Apa yang Din tengah buat tu? Khusyuk betul? Cikgu, risalah ni saya dapatkan dari salah sebuah rumah warga tua tempoh hari. Ya. Jadi saya sekarang ni dalam perancangan untuk buat sumbangan daripada gaji bulanan yang saya dapat untuk sumbangkan ke rumah ni. Aduh, baiknya hati kamu, Din. Cikgu sangat gembira ya. Sebenarnya Din tahu tak, selain rumah warga emas, Din juga boleh buat sumbangan ke rumah anak yatim. Lepas tu rumah golongan gelandangan ni kita boleh sumbangkan untuk dan juga orang kurang upaya ya. Cikgu. Kita boleh buat. Apa kata cikgu, saya ajak juga kawan-kawan saya untuk buat sumbangan bulanan menggunakan gaji mereka untuk sumbang ke rumah anak yatim, orang gelandangan dan juga orang kurang upaya. Wah, bagusnya. Gembira cikgu dapat mengajar kamu, mendidik kamu menjadi manusia yang baik ya. Terima kasih cikgu. Ya, terima kasih kepada murid-murid yang setia menonton Didik TV KPM. Dan saya nak memperkenalkan guru penyampai kita pada hari ini, iaitu Cikgu Kala Devi. Selamat datang, Cikgu. Terima kasih. Cantik cikgu hari ini berpakaian warna merah campur jingga. Saja nak menggembirakan Din hari ini. Okey, dan kita juga bersama dengan jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Azliana Mahuri daripada SK Pendidikan Khas Jalan Pilceras, Kuala Lumpur. Selamat datang cikgu. Dan yang pastinya kita juga ditemani oleh murid-murid kita. Jadi cikgu, boleh kita berkenalan dengan murid-murid kita, cikgu? Ya, hari ini saya ada 4 orang anak murid yang sangat comel ya bersama kita hari ini, dan mereka akan bersama kita sepanjang rancangan ya. Saya perkenalkan, yang pertama ialah Yisin. Ya. Yisin, yang kedua Janish Rao. Dan kita ada Kavinish dan juga Pragadish. Okey, murid-murid yang apa khabar semua? Sihat? Sihat semua Semua senyum je. Bersemangat belajar pada hari ini, iaitu untuk mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 4 untuk berperi kemanusiaan membentuk masyarakat sejahtera. Topik-topik yang sangat menarik, cikgu. Ya. Jadi apa yang akan kita pelajari pada hari ini dalam topik tu, cikgu? Ya. Baik ya, tajuk dah diperkenalkan ya, berperi kemanusiaan membentuk masyarakat ya, dan tajuk ini adalah dalam bidang 6 ya. Jati diri moral di tingkatan 4 ya. Dan kita lihat ya, dalam unit ini murid akan mempelajari beberapa perkara ya yang sangat penting untuk membina insan yang mulia ya. Yang pertama, kita akan tahu apakah maksud peri kemanusiaan ataupun berperi kemanusiaan. Yang berikutnya, murid akan mengetahui apakah perlakuan-perlakuan ataupun contoh-contoh amalan berperi kemanusiaan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan seterusnya, apakah kepentingan berperi kemanusiaan ya untuk kesejahteraan masyarakat. Sangat penting ya amalan ini. Dan akhir sekali, murid akan belajar tentang kesan pengabaian sikap berperi kemanusiaan untuk kesejahteraan masyarakat. So, 4 topik ini kita akan belajar dalam segmen kita hari ini ya. Okey, seterusnya kita lihat. Baik. Hari ini saya nak mulakan ya pengajaran dengan sebuah lagu ya. Okey, cikgu, sebuah lagu. Apa tu, cikgu? Okey, bila tengok saja tajuk pun kita dah tahu ya. Lagunya Gelandangan ya. Dan lagu ini dinyanyikan oleh Roma Irama. Mula-mula kita dengar dahulu nyanyian lagu tersebut ya, dan kemudian kita teruskan dengan pengajaran kita hari ini. Langit sebagai atap rumahku, dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat
Sedihnya cikgu Sedih. kalau kita dengar dan kita tengok liriknya, terutama sekali yang sisa orang yang aku makan. Terkesannya saya rasa sampai dalam hati cikgu. Ya, itulah yang kita katakan hidup gelandangan ya. Tapi saya nak tanya murid saya, siapa di sini yang boleh memberi komen? Apa perasaan anda apabila mendengar lagu ini? Dan mengapa kamu berasa demikian? Siapa nak cuba? Cikgu, saya nak cuba, cikgu. Pragadis ke tu? Bagus ya, Pragadis. Cuba ya Pragadis, buat yang terbaik. Selepas mendengar lagu ini, saya berasa sangat sedih, cikgu. Lagu ini menceritakan tentang golongan gelandangan yang mengalami kesusahan hidup, seperti mereka tidur di tepi jalan atau di bawah jambatan, serta mereka makan makanan yang dibuang oleh orang lain. Itu je, cikgu. Ya, bagus ya Pragati. Saya nampak kamu begitu peka dengan lirik-lirik lagu yang kita dengar tadi ya, nampak ya. Itulah yang mengaitkan kita kepada tajuk hari ini, iaitu berperi kemanusiaan ya. Sebelum itu kita lihat dahulu apakah maksud berperi kemanusiaan ya. Okey, murid-murid perlu tahu definisi berperi kemanusiaan atau peri kemanusiaan ialah sifat yang wajar yang perlu ada pada seseorang. Setiap orang, bukan seseorang saja, Din. Setiap orang ya perlu ada perasaan ini ya, seperti nombor satu, tolong menolong. Memang kita tolong menolong, tapi kita perlu menolong sepanjang waktu, bila-bila masa sahaja. Jangan memilih ya siapa kita nak tolong. Okey, baik hati dan bertimbang rasa. Bertimbang rasa maksudnya kita mengambil kira perasaan dan juga keadaan orang lain yang hidup dalam kesusahan. Tindakan yang berasaskan kepada pemikiran yang rasional dan dapat melahirkan nilai-nilai murni serta dihayati dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat ya anak murid kita sekarang ini, mungkin hidup kita lebih selesa. Bukan macam zaman dahulu ya. Saya rasa saya pernah lalui kehidupan yang susah, tapi tidak sesusah yang kita dengar daripada cerita gelandangan ini. Okey, tapi bila kita lihat kenapa murid-murid perlu ada amalan peri kemanusiaan, ialah kerana bila mereka menjadi dewasa nanti, mereka akan menjadi generasi yang akan menjaga kebajikan. Semua orang ya, semua orang, bukan pihak-pihak yang dipilih, tetapi kita kena fikir bahawa semua orang perlu dibantu mengikut keperluan mereka. Betul, Din? Betul sangat-sangat cikgu. Kita tak boleh orang kata pilih bulu kan. Jadi berperi kemanusiaan ya murid-murid. Dan kita berhenti rehat dulu cikgu. Dan terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada murid-murid cemerlang yang sedang menonton Didik TV KPM untuk mata pelajaran pada hari ini, Pendidikan Moral Tingkatan 4. Dan apakah topiknya? Berperi kemanusiaan membentuk masyarakat sejahtera. Dan bersama dengan saya di studio ialah Cikgu Kala Devi dan juga ada 4 orang murid-murid dari SMK Engku Hussein Semenyih, Selangor. Murid-murid semua okey? Lambai sikit ataupun thumbs up sikit kalau semua okey dan nak belajar lagi. Nampaknya semua masih lagi bersemangat. Bagus. Dan saya persilakan cikgu. Baiklah. Bila kita belajar tentang amalan berperi kemanusiaan, murid-murid juga perlu tahu apakah contoh-contoh amalan berperi kemanusiaan. Mungkin murid pernah mengalami ataupun mereka terlibat dalam amalan berperi kemanusiaan tapi mereka tak sedar. Jadi apa yang saya suruh murid buat ialah sebagai kerja rumah, iaitu pembelajaran PBS, PBD mereka, ialah saya suruh mereka senaraikan contoh-contoh amalan berperi kemanusiaan yang pernah mereka dalam sepanjang hidup mereka yang pernah mereka lakukan ya. Jadi saya nak mereka berkongsi sekarang dengan kita apakah contoh-contoh amalan berperi kemanusiaan yang telah mereka lalui, dan kemudian saya akan terangkan satu persatu ya. Okey, kita nak mulakan ya. Siapa rasanya yang nak mulakan segmen kita hari ini? Okey, Yizin. Saya, Cikgu. Boleh Yizin? Ya. Contoh amalan berperi kemanusiaan yang saya ingin kongsi hari ini
ialah saya pernah membantu mangsa bencana alam iaitu mangsa banjir kilat yang berlaku 2 tahun lalu. Saya membantu mereka secara sukarela. Saya menolong mereka membersihkan kawasan rumah yang kotor dan berbau disebabkan oleh banjir kilat. Semua barang mereka telah rosak dan tidak dapat digunakan lagi. Contohnya, buku sekolah dan dokumen penting sekolah telah rosak. Kasihan. Dengan ini, mangsa-mangsa tidak perlu bermalam di tempat perlindungan seperti sekolah dan dapat kembali ke rumah mereka yang lebih selesa secepat mungkin. Selain itu, saya juga pernah menyertai program yang dianjurkan oleh Badan Bukan Kerajaan, iaitu NGO, yang memberikan bantuan kepada golongan gelandangan seperti dalam lagu tadi. Saya telah memberikan mereka keperluan asas seperti makanan, minuman dan pakaian. Dengan ini, saya dapat membantu golongan gelandangan supaya mereka tidak akan dibiarkan begitu sahaja sehingga mati kerana kelaparan. Melalui program ini, saya dapat membantu semua orang yang memerlukan pembantuan kerana ia merupakan perlakuan berperi kemanusiaan yang patut kita amalkan. Itu sahaja, cikgu. Syabas Yizin. Tengok ya. Saya pun rasa begitu bangga ya kerana Yizin telah melibatkan diri dalam program ya. Pertama kita lihat antara contoh amalan berperi kemanusiaan yang disebutkan ialah membantu mangsa bencana alam. Negara kita baru melalui beberapa bencana alam dan yang paling akhir ialah banjir ya. Kemudian memberi bantuan kepada golongan gelandangan. Okay, dia kata diberi makanan kepada mereka dan seterusnya membantu sesiapa sahaja yang memerlukan ya. Sangat bagus syabas ya. Seterusnya kita nak dengar siapa lagi nak kongsi? Ya. Siapa nak berkongsi? Saya cikgu. Okay. Kak Winesh, boleh Kak Winesh berkongsi? Terima kasih cikgu. Contoh-contoh pelakuan berperkemanusiaan yang saya akan beri adalah saya akan melayan pekerja dengan baik. Hal ini demikian supaya saya tidak menyakiti pekerja yang bekerja sama, kerja bersusah payah dan memberi berkhidmatan dengan ikhlas. Jika saya menjadi majikan, saya akan menyediakan semua keperluan asas yang kepada kerja saya seperti kemudahan tandas yang selesa, ruang sembahyang khusus, tempat letak kereta dan kantin. Jika kemudahan ini tidak disediakan, majikan akan dianggap sebagai tidak berperi kemanusiaan. Selain itu, saya akan mengelakkan diri daripada melakukan penderaan. Dalam hal ini, saya tidak mencederakan orang lain dan melayan mereka sebaik-baiknya. Ini juga dapat membentuk silaturahim dan memberi keyakinan kepada semua orang. Di samping itu, saya akan menyantuni orang kurang upaya OKU dengan ikhlas. Hal ini disebabkan golongan ini amat memerlukan pembelaan dalam pelbagai aspek. Dengan ini, golongan ini perlu dilayan sama rata supaya merasa dihargai dan tidak tersisih. Terima kasih, Cikgu. Ya, bagus ya. Itu yang mereka telah cari ya. Sebab tu mereka baca daripada skrip mereka kerana mereka diminta mencari untuk memberi penilaian ya untuk PBS ya. Jadi bagus ya. Kak Winesh, saya futuristik kan jika saya menjadi majikan. Bagus dah ada cita-cita untuk menjadi majikan ya dan memang kamu akan menjaga pekerja-pekerja kamu dengan baik. Nampak ya kamu memang akan menjadi majikan yang baik dan berperi kemanusiaan. Sangat hebatlah cikgu jawapan diberikan kepada daripada murid-murid. Ya, contoh yang dibincangkan oleh Kak Winesh tadi ialah pertama dia kata melayan pekerja dengan baik. Kita semua pekerja dan kita mempunyai majikan dan jika majikan kita melayan dengan baik, hidup kita bahagia. Betul? Kemudian kita juga mengelakkan daripada melakukan penderaan bukan saja kepada manusia, kita juga tidak boleh mendera apa tu Din? Haiwan. Kita selalu lihat ya dekat media-media sosial ya penderaan yang dilakukan kepada haiwan. Dan ada juga pihak yang memang membantu haiwan ya. Nampak amalan peri kemanusiaan mereka ya sangat bagus dan yang saya tertarik ialah menyantuni orang kurang upaya dengan ikhlas. Apa maksud menyantuni yang Din faham di sini? Menyantuni kita membantu mereka dengan belas kasihan cikgu. Dan kita juga menyantuni itu kata dasarnya santun. That means kita perlu menghormati mereka kerana bukan semua OKU yang memerlukan bantuan tetapi kita perlu menghormati mereka. Hormati hak mereka. Tempat letak kereta OKU jangan pula kita letakkan. Ini yang saya kata ini juga amalan berperi kemanusiaan kerana kalau tempat itu diambil oleh orang yang biasa mereka tak boleh letak kereta di tempat itu. Tempat duduk dalam komuter dan sebagainya. Bagus ya Kak Winesh. Kita teruskan dengan yang berikutnya. Siapa nak bentang? Saya cikgu. Okey, Janish Rao, silakan. Contoh amalan berperi kemanusiaan yang saya ingin kongsi ialah memberi sumbangan kepada orang miskin.
Orang miskin ialah orang yang tidak mempunyai sumber kewangan. Saya dapat membantu mereka dengan memberi wang untuk berbelanjaan dan memberi barang keperluan. Selain itu, cikgu, setiap tahun pada hari jadi saya akan mendermakan pakaian dan keperluan kepada golongan kurang bernasib baik seperti gelandangan dan anak yatim piatu. Saya pernah mendermakan seperti jam tangan dan sebagainya. Oh ya cikgu, saya juga pernah memberi kelas bimbingan dan mengajar adik-adik kecil yang tinggal di kawasan rumah setinggan. Ini kerana mereka tidak mampu menghadiri kelas tuition sebab kekangan wang. Okey, ada lagi? Janish? Itu saja cikgu. Okey, bagus ya. Kita lihat ya Janish ya. Saya pun hairan ya, anak-anak murid saya banyak juga perkara yang mereka telah lakukan untuk menunjukkan mereka ada amalan peri kemanusiaan. Yang saya tergerak tadi, setiap tahun semasa hari jadi memberi sumbangan kepada golongan. Saya rasa ini macam Din tadilah, Din nak buat sumbangan tiap-tiap bulan kan. Ini mungkin anak-anak kita pun akan jadi macam itulah nanti. Bagus, inisiatif yang sangat mulia. Ya. So kita nampak kita memberi sumbangan kepada orang miskin ya. Orang miskin ni kita tak mahulah labelkan mereka, tetapi kita tak boleh buat apa-apa kerana memang ada golongan yang memerlukan. Seperti yang Janice sebutkan tadi, kelas bimbingan, dia seorang pelajar, murid, dan dia pula membimbing anak-anak kecil di kawasan setinggan. Saya rasa ini perbuatan yang sangat-sangat mulia dan berperi kemanusiaan ya. Dan juga kita mempunyai sikap empati dan simpati dengan jiran tetangga. Okey, sangat bagus ya Janice, saya puji kamu ya, saya sangat gembira. Setakat ni kita dah dengar 3, memang saya rasa gembira ya. Nah, kita lihat pula yang keempat. Saya rasa Pragadish kan, Pragadish? Ya cikgu. Pragadish, cuba bentangkan apa yang telah kamu dapat. Satu lagi contoh amalan berperi kemanusiaan ialah memelihara dan memelihara alam sekitar cikgu. Elemen Kita lain. tidak seharusnya memusnahkan pokok dan hutan untuk kepentingan diri sendiri, seperti ada pihak menebang hutan untuk memajukan perniagaannya. Dengan ini, kita menanam pokok-pokok supaya mengurangkan pencemaran alam, air dan udara serta mengurangkan suhu bumi. Contohnya, negara kita menganjurkan program penghijauan Malaysia melalui kempen penanam 100 juta pokok mulai tahun 2021 dan setakat ini sebanyak 30 juta pokok ditanam. Kita perlu menyokong program ini. Seterusnya, kita juga harus menjaga dan memberikan perlindungan kepada haiwan agar haiwan tidak pupus dari muka bumi. Sebagai contoh, kita tidak harus memburu haiwan seperti gajah diburu untuk gadingnya. Itu je cikgu. Ya, bagus ya Pragadish ya. Bagus ya, dia telah bincang tentang penjagaan alam sekitar dan juga haiwan ya. Sangat bagus ya. Kita lihat tentang projek penanaman pokok ya 2021 ya. Kita dulu ada Millennium Tree ya. Sekarang kita ada projek yang ini ya. Jadi kita lihat apakah rumusan ya daripada persembahan Pragadish tadi. Tahniah Pragadish. Menjaga dan memberi perlindungan kepada haiwan. Banyak haiwan yang perlu diberi perlindungan di negara kita kerana mengalami kepupusan. Okay, kita juga perlu memelihara dan memelihara alam sekitar. Jadi kalau saya rasa yang ini anak murid saya boleh dapat markah penuh tak untuk penilaian. Cikgu, berapa kita nak bagi ganjaran kepada murid-murid ni? Sebab saya rasa contoh-contoh amalan berperi kemanusiaan yang diberikan ada yang di luar kotak, cikgu. Ya, betul. So 5 bintang ke 6 bintang? Kalau saya bagi 20, cikgu. Kita bagi 10 bintang pun tak apa ya. Syabas ya anak-anak murid saya, tengok saya suka tengok senyuman. Maksimum kita bagi. Inilah cara murid-murid ya perlu melakukan satu tugasan yang diberikan oleh guru ya. Jangan fikir benda ni berat dan sebagainya ya. Boleh kita teruskan? Okey, terima kasih cikgu. Dan kepada murid-murid yang sedang menonton di rumah pun dapat juga adakan senaraikan amalan-amalan berperi kemanusiaan yang telah pun kita buat ataupun yang kita akan buat nanti. Dan kita nak berhenti rehat, terus menonton Didik TV KPM.
Terima kasih kepada murid-murid cemerlang yang sedang menonton Didik TV KPM untuk mata pelajaran pada hari ini, Pendidikan Moral Tingkatan 4. Dan apakah topiknya? Berperi kemanusiaan membentuk masyarakat sejahtera. Dan bersama dengan saya di studio ialah Cikgu Kala Devi dan juga ada 4 orang murid-murid dari SMK Engku Hussein Semenyih Selangor. Murid-murid semua okey? Lambai sikit ataupun thumbs up sikit kalau semua okey dan nak belajar lagi. Nampaknya semua masih lagi bersemangat. Bagus. Dan saya persilakan Cikgu. Baiklah. Bila kita belajar tentang amalan berperi kemanusiaan, murid-murid juga perlu tahu apakah contoh-contoh amalan berperi kemanusiaan. Mungkin murid pernah mengalami ataupun mereka terlibat dalam amalan berperi kemanusiaan tapi mereka tak sedar. Okey. Jadi apa yang saya suruh murid buat ialah sebagai kerja rumah, iaitu pembelajaran PBS, PBD mereka, ialah saya suruh mereka senaraikan contoh-contoh amalan berperi kemanusiaan yang pernah mereka dalam sepanjang hidup mereka lah yang pernah mereka lakukan, ya. Jadi saya nak mereka berkongsi sekarang dengan kita apakah contoh-contoh amalan berperi kemanusiaan yang telah mereka lalui dan kemudian saya akan terangkan satu persatu, ya. Okey, kita nak mulakan, ya. Siapa rasanya yang nak mulakan segmen kita hari ini? Okey, Yizin. Saya, Cikgu. Boleh Yizin? Ya. Contoh amalan berperi kemanusiaan yang saya ingin kongsi hari ini ialah saya pernah membantu mangsa bencana alam iaitu mangsa banjir kilat yang berlaku 2 tahun lalu. Saya membantu mereka secara sukarela. Saya menolong mereka membersihkan kawasan rumah yang kotor dan berbau disebabkan oleh banjir kilat. Semua barang mereka telah rosak dan tidak dapat digunakan lagi. Contohnya, buku sekolah dan dokumen penting sekolah telah rosak. Dengan ini, mangsa-mangsa tidak perlu bermalam di tempat perlindungan seperti sekolah dan dapat kembali ke rumah mereka yang lebih selesa secepat mungkin. Selain itu, saya juga pernah menyertai program yang dianjurkan oleh Badan Bukan Kerajaan, iaitu NGO, yang memberikan bantuan kepada golongan gelandangan seperti dalam lagu tadi. Saya telah memberikan mereka keperluan asas seperti makanan, minuman dan pakaian. Dengan ini, saya dapat membantu golongan gelandangan supaya mereka tidak akan dibiarkan begitu sahaja sehingga mati kerana kelaparan. Melalui program ini, saya dapat membantu semua orang yang memerlukan pembantuan kerana ia merupakan perlakuan berperi kemanusiaan yang patut kita amalkan. Itu sahaja, Cikgu. Syabas Yizin. Tengok, ya. Saya pun rasa begitu bangga, ya, kerana Yizin telah melibatkan diri dalam program, ya. Pertama kita lihat antara contoh amalan berperi kemanusiaan yang disebutkan ialah membantu mangsa bencana alam. Negara kita baru melalui beberapa bencana alam dan yang paling akhir ialah banjir, ya. Kemudian memberi bantuan kepada golongan gelandangan. Okay, dia kata diberi makanan kepada mereka dan seterusnya membantu sesiapa sahaja yang memerlukan, ya. Sangat bagus, syabas, ya. Seterusnya kita nak dengar siapa lagi nak kongsi? Ya. Siapa nak berkongsi? Saya, Cikgu. Okay. Kaminesh, boleh Kaminesh berkongsi? Terima kasih, Cikgu. Contoh-contoh pelakuan berperi kemanusiaan yang saya akan beri adalah saya akan melayan pekerja dengan baik. Hal ini demikian supaya saya tidak menyakiti pekerja yang bekerja sama, kerja bersusah payah dan memberi berkhidmatan dengan ikhlas. Jika saya menjadi majikan, saya akan menyediakan semua keperluan asas yang kepada kerja saya seperti kemudahan tandas yang selesa, ruang sembahyang khusus, tempat letak kereta dan kantin. Jika kemudahan ini tidak disediakan, majikan akan dianggap sebagai tidak berperi kemanusiaan. Selain itu, saya akan mengelakkan diri daripada melakukan penderaan. Dalam hal ini, saya tidak mencederakan orang lain dan melayan mereka sebaik-baiknya. Ini juga dapat membentuk silaturahim dan memberi keyakinan kepada semua orang. Di samping itu, saya akan menyantuni orang kurang upaya OKU dengan ikhlas. Hal ini disebabkan golongan ini amat memerlukan pembelaan dalam pelbagai aspek. Dengan ini, golongan ini perlu dilayan sama rata supaya merasa dihargai dan tidak tersisih. Terima kasih, Cikgu. Ya, bagus, ya. Itu yang mereka telah cari, ya, sebab tu mereka baca daripada skrip mereka kerana mereka diminta mencari untuk memberi penilaian, ya, untuk PBS, ya. Jadi bagus, ya. Kami ni saya futuristik, kan. Jika saya menjadi majikan,
Bagus lah, dah ada cita-cita untuk menjadi majikan ya, dan memang kamu akan menjaga pekerja-pekerja kamu dengan baik. Nampak ya, kamu memang akan menjadi majikan yang baik dan berperi kemanusiaan. Sangat hebatlah cikgu jawapan diberikan daripada murid-murid. Ya, contoh yang dibincangkan oleh Kak Vinesh tadi ialah pertama dia kata melayan pekerja dengan baik. Kita semua pekerja dan kita mempunyai majikan, dan jika majikan kita melayan dengan baik, hidup kita bahagia. Betul? Kemudian kita juga mengelakkan daripada melakukan penderaan, bukan saja kepada manusia, kita juga tidak boleh mendera apa tu Din? Haiwan. Kita selalu lihat ya dekat media-media sosial penderaan yang dilakukan kepada haiwan. Dan ada juga pihak yang memang membantu haiwan ya. Nampak amalan peri kemanusiaan mereka ya, sangat bagus. Dan yang saya tertarik ialah menyantuni orang kurang upaya dengan ikhlas. Apa maksud menyantuni yang Din faham di sini? Menyantuni, kita membantu mereka dengan belas kasihan cikgu. Dan kita juga menyantuni itu kata dasarnya santun. That means kita perlu menghormati mereka, kerana bukan semua OKU yang memerlukan bantuan, tetapi kita perlu menghormati mereka. Hormati hak mereka. Tempat letak kereta OKU jangan pula kita letakkan. Ini yang saya kata, ini juga amalan berperi kemanusiaan, kerana kalau tempat itu diambil oleh orang yang biasa, mereka tak boleh letak kereta di tempat itu. Tempat duduk dalam komuter dan sebagainya. Bagus ya Kak Vinesh. Kita teruskan dengan yang berikutnya. Siapa nak bentang? Saya cikgu. Okey, Janish Rao, silakan. Contoh amalan berperi kemanusiaan yang saya ingin kongsi ialah memberi sumbangan kepada orang miskin. Orang miskin ialah orang yang tidak mempunyai sumber kewangan. Saya dapat membantu mereka dengan memberi wang untuk berbelanjaan dan memberi barang keperluan. Selain itu, cikgu, setiap tahun pada hari jadi saya akan mendermakan pakaian dan keperluan kepada golongan kurang bernasib baik seperti gelandangan dan anak yatim piatu. Saya pernah mendermakan seperti jam tangan dan sebagainya. Oh ya cikgu, saya juga pernah memberi kelas bimbingan dan mengajar adik-adik kecil yang tinggal di kawasan rumah setinggan. Ini kerana mereka tidak mampu menghadiri kelas tuition sebab kekangan wang. Okey, ada lagi? Janish? Itu saja cikgu. Okey, bagus ya. Kita lihat ya Janish ya. Saya pun hairan ya, anak-anak murid saya banyak juga perkara yang mereka telah lakukan untuk menunjukkan mereka ada amalan peri kemanusiaan. Yang saya tergerak tadi, setiap tahun semasa hari jadi memberi sumbangan kepada golongan. Saya rasa ini macam Din tadilah, Din nak buat sumbangan tiap-tiap bulan kan. Ini mungkin anak-anak kita pun akan jadi macam itulah nanti. Bagus, inisiatif yang sangat mulia. Ya. So kita nampak kita memberi sumbangan kepada orang miskin ya. Orang miskin ni kita tak mahulah labelkan mereka, tetapi kita tak boleh buat apa-apa kerana memang ada golongan yang memerlukan. Seperti yang Janice sebutkan tadi, kelas bimbingan, dia seorang pelajar, murid, dan dia pula membimbing anak-anak kecil di kawasan setinggan. Saya rasa ini perbuatan yang sangat-sangat mulia dan berperi kemanusiaan ya. Dan juga kita mempunyai sikap empati dan simpati dengan jiran tetangga. Okey, sangat bagus ya Janice, saya puji kamu ya, saya sangat gembira. Setakat ni kita dah dengar 3, memang saya rasa gembira ya. Nah, kita lihat pula yang keempat. Saya rasa Pragadish kan, Pragadish? Ya cikgu. Pragadish, cuba bentangkan apa yang telah kamu dapat. Satu lagi contoh amalan berperi kemanusiaan ialah memelihara dan memelihara alam sekitar cikgu. Kita tidak seharusnya memusnahkan pokok dan hutan untuk kepentingan diri sendiri, seperti ada pihak menebang hutan untuk memajukan perniagaannya. Dengan ini, kita menanam pokok-pokok supaya mengurangkan pencemaran alam, air dan udara serta mengurangkan suhu bumi. Contohnya, negara kita menganjurkan program penghijauan Malaysia melalui kempen penanam 100 juta pokok mulai tahun 2021 dan setakat ini sebanyak 30 juta pokok ditanam. Kita perlu menyokong program ini. Seterusnya, kita juga harus menjaga dan memberikan perlindungan kepada haiwan agar haiwan tidak pupus dari muka bumi. Sebagai contoh, kita tidak harus memburu haiwan seperti gajah diburu untuk gadingnya. Itu je cikgu.
Ya, bagus ya Pragadis ya. Bagus ya, dia telah bincang tentang penjagaan alam sekitar dan juga haiwan ya. Sangat bagus ya, kita lihat tentang projek penanaman pokok ya 2021 ya. Kita dulu ada Millennium Tree ya. Sekarang kita ada projek yang ini ya. Jadi kita lihat apakah rumusan ya daripada persembahan Pragadis tadi. Tahniah Pragadis, menjaga dan memberi perlindungan kepada haiwan. Banyak haiwan yang perlu diberi perlindungan di negara kita kerana mengalami kepupusan. Okay, kita juga perlu memelihara dan memelihara alam sekitar. Jadi kalau saya rasa yang ini anak murid saya boleh dapat markah penuh tak untuk penilaian. Cikgu, berapa kita nak bagi ganjaran kepada murid-murid ni? Sebab saya rasa contoh-contoh amalan berperi kemanusiaan yang diberikan ada yang di luar kotak, cikgu. Ya, betul. So 5 bintang ke 6 bintang? Kalau saya bagi 20, cikgu. Kita bagi 10 bintang pun tak apa ya. Syabas ya anak-anak murid saya, tengok saya suka tengok senyuman. Maksimum kita bagi. Inilah cara murid-murid ya perlu melakukan satu tugasan yang diberikan oleh guru ya. Jangan fikir benda ni berat dan sebagainya ya. Boleh kita teruskan? Okey, terima kasih cikgu. Dan kepada murid-murid yang sedang menonton di rumah pun dapat juga senaraikan amalan-amalan berperi kemanusiaan yang telah pun kita buat ataupun yang kita akan buat nanti. Dan kita nak berhenti rehat, terus menonton Didik TV KPM. KPM. Terima kasih kepada murid-murid yang setia menonton Didik TV KPM hari ini untuk mata pelajaran tingkatan 4 untuk pendidikan moral dengan tajuk Berperi Kemanusiaan Membentuk Masyarakat Sejahtera. Dan macam-macam dah tadi contoh amalan berperi kemanusiaan yang telah pun kita pelajari dan kita nak sambung bersama dengan cikgu. Silakan cikgu. Ya, terima kasih ya. Saya sangat bangga ya tadi dengan persembahan yang telah murid-murid saya lakukan. Tapi segmen ni mungkin Din akan suka ya. Ini segmen berikutnya mungkin pertama kali ya. Saya minta murid-murid saya ini walaupun mereka ada masalah kekangan mungkin dari segi bahasa dan sebagainya, tapi saya meminta mereka untuk menyampaikan kepentingan amalan berperi kemanusiaan ini dalam bentuk sajak. Wah, kita akan menonton murid-murid kita mendeklamasi sajak. Ya, menarik. kita nak tengok macam mana kawan-kawan anak-anak murid ini mendeklamasi sajak. Ini adalah satu cara yang guru boleh gunakan, variasi ya. Bahasa Melayu merentasi kurikulum. So, sekarang ni memang kita ada elemen ini ya. Jadi kita ajar murid-murid ini mencipta. Mereka cipta sendiri ya sajak ni dan saya sudah buat penilaian dan saya dah membetulkannya. Jadi kita nak mulakan dengan siapa nak mulakan segmen pertama ni? Siapa nak jadi penyajak yang pertama? Isin. Okey, Isin okey ya, Isin. Rasa sajak yang Isin tulis ialah ini. Okey, mulakan Isin. Saya telah membuat satu sajak tentang perlakuan berperi kemanusiaan yang mewujudkan masyarakat yang prihatin dan penyayang. Sajak ini berbunyi begini. Wahai warga bumi, marilah kita bersama-sama anggota komuniti saling berinteraksi, mengambil berat antara satu sama lain. Jaga kebajikan semua yang memerlukan. Jangan kedekut hulurkan bantuan. Flora dan fauna kita hargai. Jangan sekali bunuh dan rosak. Mari kita membentuk komuniti yang lebih harmoni. Sifat bertimbang rasa, amalkan sentiasa. Berusaha bersama mewujudkan masyarakat yang prihatin dan penyayang. Itu sahaja, cikgu. Bagus ya, sajak yang bagus. Okey. Jadi apakah yang telah dibincangkan sebenarnya ya? Elemen yang dibincangkan oleh aspek yang dibincangkan ya oleh Izin ialah satu daripada kepentingan amalan berperi kemanusiaan ialah mewujudkan masyarakat yang prihatin. Prihatin means masyarakat yang mengambil berat dan juga penyayang ya.
Maksudnya anggota komuniti bukan bermaksud mana-mana pihak tertentu. Kita semua adalah anggota komuniti, saling berinteraksi. Kenapa kita saling berinteraksi? Kerana kalau Din tahu satu kes di mana seorang perlukan bantuan, Din berkongsi dengan saya melalui WhatsApp dan Telegram, mungkin orang-orang lain pun akan turut membantu. Betul, cikgu. Contohnya kalau kita tiap-tiap minggu pergi ke rumah warga tu atau anak yatim, kita membantu, kita masukkan dekat media sosial dan orang lain pun akan berfikir, macam mana pula saya pun boleh pergi kan. Jadi kita akan besarkan komuniti kita. Sebab tu kita perlu berinteraksi dan mengambil berat antara satu sama lain, ya. Dan tidak dilupakan juga kita perlu jaga flora dan fauna. Hargai flora dan fauna ciptaan Tuhan, ya, kerana flora dan fauna inilah hidup kita seimbang. Okey? Dan kita perlu sentiasa menyayangi flora dan fauna. Macam mana Sajak tadi? Sangat-sangat sedap. Saya suka dua ayat yang terakhir tadi untuk kita jadi masyarakat yang prihatin. Ya, okey. So bolehlah ya guru-guru juga menggunakan kaedah ini untuk mengajar pendidikan moral. Jangan fikir susah, ya. Okey, bagus. Syabas. Okey, syabas murid yang telah membentangkan tadi. Okey, seterusnya siapa orang kedua nak membentangkan? Saya nak sambung cikgu. Oh, Pragadis. Pragadis ni banyak yang angkat tangan, ya. Nak cuba? Okey, Pragadis. Kita Cuba. dengarkan. Tajuk saja yang saya cipta ialah persepakatan dalam masyarakat. Bahtera Merdeka menyusuri pantai, gelar tawa berderai-derai, Melayu, Cina, India dan lain-lain. Hidup bersepakat, berbentuk budaya, bersatu padu, bermuafakat sentiasa. Semua aspek kehidupan menjadi mudah. Tolong menolong sentiasa amalkan. Bekerjasama membina negara. Amalan baik hati sentiasa julangi. Membantu yang memerlukan setiap masa. Ya. Itu je cikgu. Bagus ya. Sajak ini pun tengok dia mulakan dengan Bahtera Merdeka. Ada lagu kan Bahtera Merdeka? Ada, cikgu. Saya tak ingat sangatlah lagu dia. Cikgu nak saya nyanyikan ke cikgu? Kalau kah. Okey, jadi saya rasa dia kaitkan Bahtera Merdeka kerana dia nak kaitkan berbagai penduduk, berbagai bangsa di negara kita, ya. Bila saya baca Sajak yang dia cipta ni, saya memang rasa baguslah budak-budak ni kalau kita pupuk mereka boleh cikgu cipta, ya. Jadi kita lihat apa rumusan daripada Sajak Pragadis, ya. Okey, iaitu anggota masyarakat akan bersatu padu dan bermuafakat dalam semua aspek kehidupan. Bila kita nak amalan perikemanusiaan ini merebak atau menjadi meluas, ya, perlu ada amalan bersatu padu dan muafakat. Kenapa rasanya muafakat ini penting? Takut nanti kita berpecah belah. Jadi kita tak boleh nak bantu, kita asingkan, ya. Kita macam tak mau dan macam-macam perkara yang boleh berlaku, ya. Jadi kita bermuafakat membawa berkat. Ingat tak istilahnya? Okey, kemudian sikap seperti tolong menolong. Okey, tolong menolong, bekerja sama, baik hati akan wujud ketika membantu orang dalam kesusahan. Saya rasa negara kita mengharungi berbagai musibah, ya. Tapi kita nampak setiap kali saban hari, ya, di media sosial, bagaimana rakyat Malaysia dia tak fikir langsung, ya, tentang diri sendiri, tidak bersikap individualistik, tidak bersikap materialistik. Mereka terus sahaja keluar memberi bantuan, ya. Macam mangsa banjir hari itu ada orang yang membekalkan bot-bot penyelamat. Betul, ada, ya. Dan ada yang telah memasak makanan. Banyak, ya, makanan yang dimasak dihantar kepada mangsa-mangsa banjir yang tersangkut. Ada yang tersangkut sehingga 2-3 hari, ya, di rumah mereka, ya. Jadi kalau kita ada orang yang membantu berperi kemanusiaan, maka harapan untuk kita masih lagi cerah, ya. Betul. Okey, bagus, ya, Pragadis. Seterusnya siapa nak baca saja? Janish Rao. Excited Janish Rao, ya. Okey. Baik. Tajuk saja saya ialah masyarakat harmoni. Sangkut. Wahai manusia, marilah insaf. Jauhi perasaan hasad dan dengki. Bersangka buruk, rosakkan hubungan. Sampai ke kerbau, tiada maafan. Iri hati, memakan diri. Berusaha bersama, mengampai kejayaan. Ulurkan bantuan kepada yang alpa. Tidak kurang harta pusaka. Yang menerima gembira di hati. Yang memberi puas hidupmu. Sayang menyayangi
semasa insan, amalan mulia sentiasa ikuti. Wah, ada nampak? intonasi sendiri cikgu. Tengok baris yang apa, yang menerima gembira di hati, yang memberi puas di hidup. Bila orang itu menerima, dia rasa gembira kerana ada orang membantu. Ya. Kita yang memberi malam tu kita tidur, rasa puas hati kerana saya dapat Betul. membantu seseorang ya. Jadi kita lihat apa yang disampaikan oleh Janice tadi. Maaf ya. Alright. Dia mengatakan golongan yang menerima bantuan akan berasa disayangi. Saya rasa kalau orang tu memerlukan bantuan, bila pergi bantu, dia tak akan menolak. Kerana kita bukan menunjuk-nunjuk ya kepada orang apa yang kita bantu. Dan dia akan rasa diambil peduli oleh orang sekeliling. Bayangkanlah bila kita berada dalam kesusah, orang membantu. Kita akan rasa sangat gembira dan kita tidak perlu ada sikap iri hati dan bersangka buruk. Kadang-kadang bila ada orang pergi menderma sesuatu, kita kata ni mesti nak masukkan nak Menunjuklah ni letak dalam nama, social media. nak tunjukkan nama dekat social media dan sebagainya. Sebab itu orang selalu ada satu patah mengatakan tangan yang memberi tu tak tahu tangan yang menerima tu, dia takkan apa orang cakap Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. ya, tetapi dalam konsep ini apa salahnya kalau orang itu menerima pun kita jangan anggap dia sebagai benda yang tak baik ya. Kita jangan iri hati atau bersangka buruk. Kadang-kadang kita lihat ya banyak bantuan yang diberikan ya, dalam amalan berperi kemanusiaan. Orang kata, kenapa ini pun perlu diberi ke? Tak apa, kita berikan ya. Jadi jangan bersangka buruk dengan kejayaan orang lain. So, Betul. dah sajak yang ketiga dan kita ada satu lagi sajak yang perlu dibaca oleh siapa tu? Kak Winis. Kak Winis lagi belum. Okey, Kak Winis, saya nak kamu baca dengan baik. Okey, teruskan. Terima kasih, Cikgu. Hari ini saya akan membaca sajak bertajuk Menjamin Keselamatan Masyarakat. Hidup sepakat membawa berkat, ini pedoman hidup masyarakat. Keselamatan rakyat sentiasa utamakan, jangan ada yang hidup teraniaya. Tentang hidup menjauhi jenayah, curi tipu perlu dijauhi. Penderaan melanggar adab berperkemanusiaan, ke manakah nilai insanmu? Tidak guna di hidup belakang tabir besi, naik turun tangga mahkamah, patuhi undang-undang, sanjungi peraturan, hidup aman, bahagia sentiasa. Nampak dia ada modify sikit 2-3 baris tambahan ya. Ada baris tambahan saya nampak. Bagus ya, ada baris tambahan. Okey, bagus ya Kak Winis, sajak kamu itu menceritakan tentang satu daripada kepentingan amalan berperi kemanusiaan. Kita lihat rumusannya. Okey, baiklah. Keselamatan masyarakat terjamin jika kita mengamalkan sikap berperi kemanusiaan. Kerana apa? Bila orang itu susah, dia mula mencari jalan yang salah untuk mendapatkan sesuatu. Betul atau tidak? Betul, cikgu. Kalau dia tak ada makanan, dia akan curi di kedai. Kalau dia tak ada apa-apa, dia akan pergi dan dia akan minta mengemis dan sebagainya. Ini semua adalah amalan yang tidak baik ya. Jadi kes jenayah seperti kecurian, menipu, tanda tangan, ambil dokumen palsu dan sebagainya tidak akan berlaku. Dan penderaan dapat dikurangkan. Mengapa? Kalau di rumah tu ada anak 6-7 orang, semua minta makan, lapar. Ibu bapa tak dapat bekalkan. So mereka menunjukkan kemarahan dan tekanan. Tekanan kepada anak-anak tersebut. Ini yang kita kata, ataupun dibiarkan anak itu dibuang di mana-mana sebab tak boleh diberi makan ya. Dan juga kita tidak akan melibatkan dalam perkara yang menyalahi undang-undang ya. So inilah dia kepentingan ya amalan berperi kemanusiaan ya yang kita pelajari pada hari ini, dan saya suka cara pembentangan anak murid saya menggunakan sajak ya. Okey. Ya, sangat-sangat kreatif murid-murid kita pada hari ini. Syabas ucapkan kepada semua. Yang ni boleh bagi berapa bintang? Kalau saya cikgu pun saya bagi juga. Macam cikgu tadi 10 kan? 10 jugalah cikgu. Bagus, syabas ya. Saya harap semua yang menonton, yang melihat ni akan menggunakan kaedah yang begini untuk mengajar murid-murid ya, supaya ada variasi dalam pengajaran. Betul kan? Sedang kita berehat sekejap lagi. Apa kata murid-murid di rumah pun cuba juga menulis sajak dan cuba deklamasikan dekat ibu ayah ataupun cikgu-cikgu di sekolah. Kita berhenti rehat. Terus tonton Didik TV KPM.
terus bersama dengan saya Din di Didik TV KPM. Bersama dengan saya juga ada Cikgu Kal Devi. Untuk hari ini, mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 4. Kita punya tajuk hari ini ialah berperi kemanusiaan membentuk masyarakat sejahtera. Dan kita nak teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Din, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung sebab kita murid dah membincangkan dalam pelbagai cara dan mereka persembahkan ya. Pelbagai cara persembahan, isi-isi yang kita dah bincang tadi. Jadi sekarang saya rasa kita kena uji setakat mana mereka faham apa yang kita belajar hari ini ya. Baik, jadi kita Cikgu. akan masuk ke segmen uji minda. Okey, jom kita uji minda. Bersedia murid-murid? Ya, untuk segmen Jom Uji Minda ini, saya dah sediakan beberapa soalan tentang apa yang telah murid-murid sampaikan dan belajar pada hari ini. Jadi mereka perlu memilih bola-bola yang ada di dalam balang ini dan soalan akan dibacakan oleh Din. Okey, boleh. Siapa nak pilih soalan pertama? Okey, Yizin memang dia selalu nombor 1 ya. Nombor Yizin, 1. apa warna bola kamu? Saya nak bola merah. Bola merah. Okey. Chinese Bola New merah. Year. Okey. Okey. Dan nombor soalan di sini nombor 1, Dik. Baik, saya bacakan soalan nombor 1. Dengarkan, izin. Huraikan 5 contoh amalan berperi kemanusiaan yang kita pelajari pada hari ini. Silakan, izin. Okey. Antara contoh berperi kemanusiaan ialah kita patut membantu mangsa bencana alam serta menjaga dan memberikan perlindungan kepada haiwan. Selain itu, kita harus memberikan bantuan kepada golongan gelandangan dan memberikan sumbangan kepada orang miskin. Tambahan pula, kita perlu membantu orang yang memerlukannya. Itu sahaja. Okey, saya rasa dia dah jawab sebahagian daripada amalan, contoh amalan beri kemanusiaan ya. Sebab saya dah pecahkan soalan ni kepada 2 ya. Jadi ada satu lagi soalan yang sama, kita lihat apa jawapan. Jadi siapa nak cuba yang kedua? Okey. Saya nak cuba Cikgu. Okey, Pragadis nak pilih warna apa bola? Saya nak bola kuning. Bola Bola kuning. kuning. Kenapa pilih warna kuning, Pragadis? Ada istimewa kuning? Okey. Warna kegemaran ni. Nasib baik. Memang bahagian segmen kedua soalan yang sama ya. Cuba bacakan segmen kedua soalan tu. Okey, soalan yang kedua. Okey, huraikan 5 contoh amalan berperi kemanusiaan yang kita pelajari pada hari ini. Tadi sebahagiannya kita dengarkan Cikgu kan? Ini bahagian kedua. Okey. Contoh berperi kemanusiaan adalah melayan pekerja dengan baik, menggelakkan diri daripada perlakuan penderaan, mempunyai sikap empati dan simpati dengan jiran, menyantuni orang kurang upaya dengan ikhlas, serta memelihara dan memelihara alam sekitar. Okey. Itu je Cikgu. Baik. Jadi terlupa tadi saya nak bagi markah untuk Yizin ya. Yizin dia dapat markah penuh 10. 10 markah untuk izin. 10 mata. Tengok Yizin dah gembira dan saya rasa Pragadis pun dah jawab semua 5. Jadi Pragadis pun dapat 10 markah. 10 markah untuk 2 orang murid-murid kita. Tahniah. Kalau lagi tahap pencapaian dah sampai ke tahap 6. Wow, hebat. Terutamanya mereka dah baca sajak dan sebagainya kan. Itu dah sampai ke tahap penciptaan ya. Okey. Seterusnya kita nak dengar siapa lagi nak jawab soalan? Saya Cikgu. Okey, Kavinish, apa warna pilihan kamu? Bola hijau Cikgu. Hijau. Oh, ada. Okey, hijau. Hijau. Nombor soalan berapa Cikgu? 3. Okey, 3. Dengar soalannya. Apakah kepentingan mengamalkan sikap berperi kemanusiaan dalam kehidupan? Ya, ya. Kepentingan berperi kemanusiaan yang pertama adalah mewujudkan masyarakat prihatin dan penyayang. Keduanya adalah bersepakatan dalam masyarakat dapat dikukuh. Ketiga adalah melahir masyarakat yang harmoni. Keempatnya adalah keselamatan masyarakat terjamin. Itu saja Cikgu. Bagus. Semua 4 segmen yang tadi disampaikan dalam sajak tu dapat diingati ya. Bila murid boleh mengingat semula, kita beri mereka 10
markah dan 10 tahap markah. pencapaian yang 6 ya, tahap maksimum ya. Jadi kita bagi. Okey, dari segi PBD sangat bagus ya kami ni, syabas. Okey, kita ada seorang saja lagi. Siapa tu? Saya cikgu Janis. 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 Okey, Janis, apa warna kamu nak pilih? Ada banyak warna ni ha. Ada berapa warna Saya lagi nak tinggal warna cikgu? biru. 5. Ya? Biru. Okey, warna biru. Okey. Saya nak tengok Janis. Saya rasa ni soalan terakhir ni ada soalan yang keempat. Soalan yang keempat. Okey, dengarkan. Terangkan nilai yang anda pelajari melalui tajuk perbincangan kita pada hari ini. Ya. Silakan, Janis. Nilai yang dapat diamalkan dalam tajuk hari ini ialah Sangkut ya. bayi hati, iaitu kepekahan terhadap keperluan, kebajikan diri dan orang lain dengan memberi bantuan serta sokongan moral secara ikhlas. Selain itu, kasih sayang, iaitu kepekaan dan perasaan cinta yang lahir daripada hati ikhlas. Ini bermakna kita perlu membantu setiap insan yang memerlukan kebantuan. Okey. Okey. Dah tepat dah, sebab murid moral ni sebenarnya belajar nilai-nilai murni. Jadi syabas ya. Jadi kita bagi juga 10 bintang. Wah, hebat murid-murid kita hari ini, prestasi memang sangat-sangat berada di arasa tertinggi. Kalau kita tak bagi, siapa lagi nak bagi kan? Sebab memang mereka telah menunjukkan kecemerlangan dalam apa yang kita suruh mereka buat, terutamanya dalam penilaian bilik darjah ya. Ya. Okey, jadi jangan lupa ya untuk siapa-siapa yang berminat boleh menonton. Okey cikgu. Sebelum itu, apakah rumusan yang kita pelajari untuk episod kita pada hari ini? Okey, pada hari ini kita belajar bagaimana kita nak mengamalkan amalan berperi kemanusiaan, contoh-contoh amalan peri kemanusiaan. Banyak yang telah dikongsi oleh murid-murid. Seterusnya mereka juga telah menceritakan tentang kepentingan ya amalan berperi kemanusiaan. Kenapa berlaku jika kita tidak mengamalkan sikap berperi kemanusiaan? Kita tahu ya perkara ini, kalau siapa nak merujuk, kita boleh merujuk kepada sumberku. Betul kan, di portal? Okey, untuk murid-murid yang nak membuat ulang kaji, mereka boleh merujuk di portal Delima Sumberku ya. Bila-bila masa mereka boleh masuk dan juga menonton dan juga membuat latihan-latihan yang disediakan oleh pelbagai guru ya dalam perkara ini. Jadi nampaknya kita boleh masuk ke segmen kesimpulan. Cikgu, silakan cikgu. Okey. Segmen kesimpulan. Ya. Right. Baik, kesimpulannya ya. Ingat ya, semua yang ada dan bersama kita ni, kita perlu sentiasa mengamalkan sikap berperi kemanusiaan dalam kehidupan seharian ya. Jangan fikir kita ada semua. Jadi kenapa kita perlu fikirkan tentang orang lain ya? Semua orang memerlukan perhatian. Kadang-kadang kita berada di tempat mereka dan mereka berada di tempat kita. Jadi kita jangan fikir kita selamat. Okey? Jadi kita perlu membantu berperi kemanusiaan kepada semua orang. Janganlah abaikan kebajikan mereka yang memerlukan bantuan dan perhatian seperti warga tua. Hari ini kita mungkin muda, tak lama lagi cikgu pun akan menjadi warga tua. Okey, bila jadi warga tua, cikgu perlukan bantuan juga untuk berjalan dan sebagainya. Mungkin betul, dari cikgu. segi lain tak ada. Kemudian anak-anak yatim, mereka tidak minta dilahirkan yatim piatu ya. Jadi kita membantu mereka, dan yang paling penting ialah golongan kurang upaya. Golongan kurang upaya ini sebenarnya kelainan upaya. Mereka sangat istimewa ya. Jadi kita perlu membantu mereka, sama ada mereka minta atau tidak, kita boleh hulurkan bantuan pada bila-bila masa seperti yang Din cadangkan tadi. Apabila dah bekerja, kita boleh mulakan kebajikan. Yes. Dan akhir sekali kita sikap mementingkan diri sendiri dan materialistik ya. Ini boleh mewujudkan jurang komunikasi sehingga menjejaskan nilai kehidupan. Itulah kesimpulan yang kita dapat pada hari ini. Baik, terima kasih cikgu. Dan untuk prestasi keseluruhan murid-murid kita pada hari ini cikgu, silakan. Saya rasa semua mereka telah menyampaikan pembentangan dan sebagainya sajak dengan cemerlang. Jadi kita boleh beri mereka 5 bintang. Kalau dari segi bintang 5 maksimum bintang. Okey, tahniah ucapkan kepada murid-murid kita, dan terima kasih cikgu di atas tunjuk ajar pada hari ini. Semoga yang berada di rumah pun turut sama dapat mempraktikkan amalan berperi kemanusiaan. Dan terima kasih kerana menonton. Teruskan tontonan anda di Didik TV KPM. Bye-bye.